الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Ibrah Mi'raj, segar sepanjang hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW telah singgah di 5 tempat untuk mendirikan solat. Di Yathrib, Madyan, Tursina, Baitul Laham dan Baitul Maqdis. Singgah di 5 tempat sebagai gambaran awal akan 5 waktu solat yang akan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda turut mengimamkan para nabi yang menunjukkan ketinggian darjat baginda selaku Sayyidul Anbiya, iaitu penghulu para nabi. Dalam perjalanan luar biasa ini, baginda telah diperlihatkan banyak peristiwa berupa ganjaran kepada amal baik dan balasan kepada amal-amal yang buruk, yang menyentuh persoalan iman kepada perkara ghaib berkaitan ibadah solat, harta, amanah dan tanggungjawab, berkaitan juga dengan anggota manusia, khususnya mulut, dan berkaitan dengan hal ehwal wanita. Baginda dijemput untuk menerima perintah solat yang asalnya dari 50 waktu sehari semalam, tetapi atas nasihat Nabi Musa alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan berulang kali meminta agar dikurangkan sehinggalah menjadi 5 waktu. Yang kemudian Allah telah berfirman kepada baginda, itulah kefarduan 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah sememangnya tahu kita tidak akan mampu untuk melakukan sebanyak 50 waktu solat. Maka Allah meletakkan 50 pada awalnya agar kita bersyukur di atas rahmat Allah ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menghargainya dan tidak mahu bersyukur. Layak benarlah kepala mereka digambarkan dihentam dengan batu seperti yang telah dilihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihentakkan kepala mereka, sesungguhnya mereka menjerit kesakitan yang amat dahsyat. Namun kesakitan yang dirasai tidak akan membawa kematian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'la ayat yang ke-13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dan selain dari itu mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang lenang di dalamnya. Orang yang tidak solat, hidupnya di dunia tidak akan mendapat barakah, tidak akan pernah bahagia dan tenang, walaupun memiliki rumah, kereta dan jawatan yang besar, kerana di akhirat nanti mereka akan diseksa. Orang yang meninggalkan solat berarti berani melawan Allah, sama seperti orang yang kafir. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus solat. Yang membezakan di antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang yang syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitinya ramai orang Islam yang masih enggan menunaikan solat.
Yang ini adalah antara sebab Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan balanya. Solat itu adalah syarat sahnya keimanan. Sekiranya tidak solat, maka amalan-amalan lain akan tergantung dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, peristiwa Isra' Mi'raj juga Nabi telah digambarkan dengan situasi mereka yang telah memakan daging busuk dan meninggalkan daging yang elok. Lalu Jibril menerangkan, inilah golongan orang yang bergelumang dengan zina, walaupun mereka telah ada isteri ataupun suami yang halal. Berzina adalah perbuatan yang keji dan jijik. Orang yang dapat mengawal nafsu daripada melakukan zina akan memiliki kemuliaan dan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Dalam Islam, orang yang belum berkahwin jika berzina, maka dia akan dikenakan 100 kali sebatan. Dan orang yang sudah berkahwin dan kemudian berzina, maka akan dikenakan hukum rejam sampai mati. Begitulah besarnya dosa berzina. Apabila berzina dihukumkan haram, maka perkara yang membawa kepada zina juga adalah haram. Agar unsur yang memungkinkan berlakunya zina dapat terhalang dengan segera, kaedah usul fiqh menyatakan sadduz zara'i wa dar'ul mafasid telah diguna pakai, iaitu menutup jalan-jalan yang membawa kepada zina dan tidak melakukan apa-apa cara yang membawa kepada berlakunya perbuatan demikian. Inilah yang dimasukkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fasyihatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat jahat. Muslimin sekalian, hari ini wanita menayangkan aurat mereka melalui Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain aplikasi media sosial. Bahkan yang sangat menduka citakan kita, suami atau ibu bapa mereka pula tidak malang, malah setengahnya berasa bangga tanpa rasa bersalah oleh kerana like yang mereka dapati. Sesungguhnya penzina lelaki dan perempuan akan diazab di akhirat kelak. Justru takutlah kepada api neraka dengan menjauhi maksiat. Didik dan awasilah anak-anak perempuan, isteri-isteri kita, adik-beradik kita dari menjadi punca berlakunya penzinaan. Dalam suatu riwayah, ketika Nabi SAW balik daripada Mi'raj dalam keadaan sukul di hadapan Fatimah, sambil baginda menceritakan bahawa ada 10 bentuk siksaan yang telah diperlihatkan kepada baginda ke atas wanita di dalam neraka. Dan antaranya adalah kerana menedahkan aurat, menderhaka kepada suami, enggan mandi wajib dan ingkar menunaikan solat. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga telah melihat golongan yang berkuku tembaga sedang mencakar muka dan dada mereka, melihat seekor lembu yang keluar dari lubang yang kecil dan kemudian cuba masuk tetapi tidak berupaya. Inilah antara bentuk siksaan terhadap manusia yang tidak menjaga lidah, bercakap tanpa berfikir terlebih dahulu, bercakap mendabik dada, cakap tidak serupa bikin, mengumpat, menghasut dan suka menaburkan fitnah. Nabi SAW juga telah diperlihatkan dengan wanita yang berbentuk anjing dan berkepala seperti kepala khinzir dan badannya seperti badan keldai. Gambaran ini pula adalah siksaan kepada ahli fitnah dan orang yang suka melagakan dan juga bersuka berdusta. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, baginda juga telah diperlihatkan dengan golongan yang tidak bercawat, yang memakan duri-duri kayu, golongan yang berenang di dalam kolam yang dipenuhi dengan darah sambil memakan batu dan dimakannya dengan secara paksa. Inilah siksaan pula kepada mereka yang memakan harta manusia secara haram, termasuklah orang ataupun golongan yang tidak membayar zakat, merompak, mencuri dan memakan harta orang lain.
Ada pula suara perempuan cantik yang memanggil dan menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran kepada ujian dunia. Ramai yang terpengaruh dengan dunia kerana hiasannya yang indah, tidak memperdulikan halal dan haram, termasuk memberi dan mengambil rasuah yang seakan perkara biasa pada hari ini. Akibat rasuah, negara mengalami kerugian, kewibawaan hukum dilumpuhkan dan masyarakat diperbodohkan. Rasuah menjadikan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Gara-gara rasuah, manusia mengejar kemewahan dan bersikap zalim. Kuasa dapat dibeli dengan wang, dan orang yang miskin menjadi semakin miskin dan teraniaya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, beberapa pengajaran daripada khutbah kali ini sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama adalah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah suatu peringatan dan amaran kepada kita sepanjang kita menjalani hidup kita di atas dunia. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, redha dan sentiasa bertaubat terhadap kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan dunia yang menjerat kita, sama ada dengan harta, wanita dan pangkat, yang akhirnya akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara yang jalan yang salah. Janganlah kamu pula menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui akan kesalahannya. Al-Baqarah ayat 188. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.